Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahallin lil khalq. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim Hafizahullah, yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid Talha bin Ubaidillah Bukit Jalil dan Tuan Haji Anas bin Baharin, dan seluruh daripada ahli jadat kuasa masjid, para asatizah, para imam-imam, para bilal, para def-def kehormat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Syukur kita pada Allah, pada pagi subuh yang berbahagia ini kita dihimpunkan di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala setelah malam tadi menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dan Allah pilih kita pula untuk sembahyang subuh secara berjemaah, dan Allah pilih kita pula untuk berada di dalam majlis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa tambahkan kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadi cahaya buat kita, yang menyuluh kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Hakikat syukur adalah apabila kita menyadari bahawa kita tidak mampu untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat Allah. Bukan saja segala nikmat, satu nikmat pun kita tak mampu untuk nak mensyukurinya. Pada suatu ketika Nabi Daud AS setelah bertafakur mendapat satu kefahaman yang beliau tidak mampu untuk mensyukuri Allah dengan sebenar-benar syukur, maka beliau telah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Daud bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana mungkin aku dapat mencapai hakikat syukur, hakikat terima kasih kepadamu, sedangkan untuk bersyukur itu sahaja adalah merupakan nikmat yang lain, yang aku perlukan syukur yang lain untuk mensyukuri nikmat syukur itu sendiri. Kerana untuk memiliki jiwa yang bersyukur, hati yang bersyukur, itu pun suatu nikmat. Memiliki hati yang bersyukur di atas, katakan seseorang mendapat nikmat anak, dan dia bersyukur di atas nikmat anak tersebut. Tapi untuk bersyukur di atas nikmat anak itu, syukur itu sendiri adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang dapat bersyukur di atas anugerah dan pemberian daripada Allah yang dia dapat. Tak semua manusia dapat bersyukur. Jadi dicetuskan hati manusia untuk bersyukur itu saja sudah pun nikmat taufik hidayah Allah untuk bersyukur. Nabi Daud AS mengatakan, wahai Allah, bagaimana mungkin aku dapat benar-benar bersyukur kepadamu sedangkan
Bersyukur itu sendiri adalah suatu nikmat yang diperlukan syukur yang lain. Dan syukur yang lain itu pun perlukan nikmat yang lain, yang perlukan kepada kesyukuran yang lain. Dan ini terus bertalian, berlangsungan tanpa ada henti. Dan untuk mensyukurimu, aku perlu guna nikmat seperti lidah untuk mengungkapkan Alhamdulillah. Aku perlukan nikmat kalbu untuk aku benar-benar dalam lubuk hatiku untuk menghargai dan mensyukurimu ya Allah. Dan aku perlukan seluruh anggota badanku untuk mentaati perintahmu, untuk menunjukkan aku benar-benar bersyukur padamu. Maka seluruh anggota badanku ini juga adalah merupakan nikmatmu yang aku perlukan syukur yang lain untuk dapat menggunakan anggota badanku, lidahku, anggota badanku, kalbuku untuk mensyukurimu. Jadi sampai bila aku boleh dapat bersyukur padamu? Sebab semua yang aku gunakan untuk bersyukur padamu, semuanya adalah milikmu, semuanya adalah kepunyaanmu, semuanya datang darimu. Jadi tidak aku boleh betul-betul bersyukur. Dia macam, contohnya begini, seorang anak yang tak ada kerja, dia tak memiliki apa-apa aset dan juga property. Dia punya wang secara perbelanjaan semuanya datang daripada ayah dia. Ya, dia tak ada sebarang punca income, tak ada mana-mana sumber pendapatan. Semua wang dia daripada ayah. Ya. Lalu daripada duit ayah dia nak beli hadiah untuk ayah dia, untuk nak tunjukkan terima kasih dia pada ayah dia. Jadi dia nak beli satu hadiah, tapi dia tak mampu nak beli hadiah tu. Dia minta duit daripada ayah dia untuk nak tunjukkan terima kasih, sebab dia nak belikan, dia nak buat surprise lah, special hadiah kereta. Dia nak hadiahkan kereta pada ayah dia, tapi dia tak mampu nak beli. Tapi dia minta ayah dia duit. Dia tak bagi tahulah pada ayah dia yang dia nak guna duit tu untuk nak belikan hadiah, sebab nak surprise kat ayah dia. Adakah ini cukup untuk tunjukkan terima kasih, tuan-tuan? Ya. Ambil duit ayah, beli kereta, hadiah kat ayah. Mungkin nampak romantik sikit lah, nampak akrobatik sikit antara ayah dan anak. Tapi hakikatnya anak tadi masih belum betul-betul nak tunjukkan terima kasih. Dia kata terima kasih daripada ayah dia sebab bela dia daripada kecil, pelihara dia daripada kecil. Jadi nak tunjukkan perhargaan, nak belikan kereta untuk ayah dia. Tapi end of the day, kereta yang dia nak beli tu guna duit ayah dia sendiri. Kalau dia betul-betul nak tunjukkan terima kasih daripada ayah dia, dia sendiri kena earn income dia sendiri, dia kena kerja, dia ada aset daripada property dia sendiri, dia keluarkan daripada poket dia yang memang milik dia. Dia beli kereta, lalu dia surprisekan ayah dia, dia hadiahkan ayah dia. Barulah boleh dikatakan terima kasih. Akan tetapi dalam segi agama kita pun, apa sahaja yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayah dan ibu yang menjadi asbab kewujudan kepada anak tadi. Sebab Allah jadikan setiap ibu dan ayah itu adalah pintu kepada kelahiran ataupun kewujudan anak itu berada di atas dunia ini. Benar, walaupun Allah yang ciptakan, tetapi mana-mana pintu yang Allah ciptakan, setiap manusia kena berterima kasih kepadanya. Seorang yang tidak berterima kasih kepada makhluk, bermakna dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang tidak menghargai dan tidak merasa terhutang budi sesama makhluk, bermakna dia tidak sebenar-benarnya mencapai hakikat syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ibu bapa dan anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, buatlah apa saja pengorbanan daripada seorang anak kepada ibu bapa, dia sekali-kali tidak dapat membalas budi dan tidak dapat berterima kasih atas apa sahaja ibu dan ayah dia telah buat untuk dia di dunia ini. Yang paling besar sekali kelahirannya sendiri. Kalau mak ayah dia tak pernah bagi duit sepanjang hidup pun untuk jadi asbab kelahiran dia itu,
untuk dia mencium bau kewujudan di dunia ini, mendapat nikmat iman dan Islam, dapat kenal Allah. Itu saja sudah pun suatu nikmat yang besar daripada Allah SWT. Bayangkan kalau dengan mak bapak yang sesama makhluk pun seorang anak tak dapat nak mensyukuri dan berterima kasih dengan sebenar-benarnya kepadanya, bagaimana seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada kisah Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud alaihissalam mengatakan, ya Allah, jadi bagaimana aku boleh jadi hamba yang sebenar-benar bersyukur? Kalau setiap kali aku ingin bersyukur, perlukan nikmatmu dan perlu bersyukur yang lain, dan ia berterusan sampai bila-bila. Maka Allah SWT menghantar wahyu sebagai jawapan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, al-an syakartani. Wahai Daud, setelah engkau menyedari, maksudnya wahai Daud, sekarang aku telah iktiraf dirimu sebagai kalangan hamba-Ku yang bersyukur kepadaku. Al-an syakartan. Maksudnya apa? Maksudnya wahai Daud, setelah engkau menyedari dalam lubuk hatimu bahawa engkau tidak mempunyai kemampuan dan keupayaan, tidak memiliki kekuatan untuk mensyukuriku sebagaimana aku layak untuk disyukuri. Setelah engkau sedar bahawa engkau tidak mampu untuk mencapai tahap kesyukuran yang sebenar sebagaimana aku layak untuk disyukuri, aku berhak disyukuri, maka engkau telah aku masukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Kerana hakikat syukur itu adalah menyedari bahawa diri kita tak mampu untuk nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puji-pujian yang sebenar adalah apabila kita sedar bahawa kita tidak mampu untuk nak memuji Allah dengan sebenar-benar kepujian yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. We are not able to praise Allah Subhanahu wa taala as Allah taala ought to be praised. Kita tak mampu nak puji Allah, dan hal itu dinyatakan dalam sebuah munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda dalam doanya, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama afnaita 'ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, bahawa sesungguhnya aku tidak mampu untuk nak memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ulama mengatakan apa yang dimaksudkan dengan sabdaan Rasulullah dalam munajat ini, la nuhsi thana'an 'alaik. Aku tak mampu untuk nak mengungkapkan puji-pujian yang sebenar sebagaimana engkau berhak untuk dipuji, sebagaimana selayaknya diri zatmu dipuji, sebagaimana dirimu memuji dirimu sendiri. Ulama mengatakan kita tak mampu nak bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur, kita tak dapat nak puji Allah dengan sebenar-benar puji, kerana tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang mengenal Allah sebagaimana Allah kenal dirinya sendiri. Hatta Nabi SAW adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling tinggi makrifatnya kepada Allah daripada sekalian para nabi-nabi dan sekalian para rasul. Yang paling tinggi pengenalannya, the highest recognition of Allah SWT gained by Rasulullah SAW. And despite that, dalam keadaan paling mengenal Allah, tetapi Rasulullah tetap mengakui bahawa baginda tidak dapat kenal Allah sebagaimana Allah kenal dirinya sendiri. Maksudnya setiap manusia perlu tahu limitation. Every man must know his limitation. Every man must know his limitation. Rasulullah mengetahui bahawa keadaan dirinya sebagai manusia adalah penuh dengan kelemahan dalam nak menggapai ataupun nak menanggapi pengenalan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pengenalan kepada Allah yang hakiki hanya Allah sahaja yang mengenali dirinya sendiri. Adapun makhluk ada batasan-batasan, tapi dalam batasan itu
yang paling tinggi pengenalan kepada Allah daripada kalangan makhluk, melebihi seluruh malaikat lagi, mengatasi seluruh malaikat, adalah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam bab pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita hendaklah mengakui dan memahami, mengerti, menyedari dengan keyakinan bahawa di dunia sampailah kita tiba di akhirat nanti, kita tidak akan dapat kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Kita tidak mampu untuk nak mengenali Allah dengan sebenar-benar kenal. Dalam riwayat menyebutkan bahawa ada malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan sejak daripada hari pertama dia diciptakan sampailah hari kiamat, dia hanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu ciptaan malaikat adalah daripada cahaya. Dia tak perlu ambil MC, vacation, dia tak sakit, dia tak perlu rehat, tak perlu tidur, dia tak lenguh-lenguh sendi macam kita. Dia boleh sujud sampai kiamat, berjuta-juta tahun. Malaikat kalau Allah ciptakan mereka untuk rokok, mereka rokok sampai kiamat tanpa rasa sakit-sakit pinggang. Rokok berjuta-juta tahun, sujud berjuta-juta tahun, sampailah nak menjelang kiamat, barulah nanti malaikat yang sujud tadi akan bangkit daripada sujudnya. Dan riwayat menyebutkan apabila dia bangkit, dia mengatakan ma abadnaka haqqa ibadati wa ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Wahai Allah, setelah sujud berjuta-juta tahun, ungkapan yang sebutnya, ya Allah, kami tidak mampu untuk beribadah kepadamu sebagaimana engkau layak untuk diibadahi. Ya Allah, we are not able to worship you as you ought to be worshipped. Kami tak mampu untuk nak tunjukkan kehambaan diri kami, mengabdikan diri kami yang sebenar-benar pengabdian, sebenar-benar ubudiyah, sebenar-benar kehambaan, sebenar-benar ibadah kepadamu sebagaimana engkau layak untuk disembah, sebagaimana engkau layak untuk diibadahi. Wa ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Dan ya Allah, kami tak mampu untuk nak mengenal sebagaimana engkau layak untuk dikenali. Kerana zat Allah ini maha hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan maksud Allahu Akbar, Allah adalah Allah maha mengatasi segala-galanya. Allah maha mengatasi segala-galanya. Kalau saya nak bagi terjemahan kepada Allahu Akbar dalam bahasa Melayu, terjemahan yang menurut saya lebih tepat adalah Allah maha mengatasi. Walaupun tak punya masalah untuk diterjemahkan kepada Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar, ya boleh. Tetapi besar itu manusia kena faham apa yang ulama bincang maksud besar di situ. Setelah saya himpunkan perbincangan para ulama, dapatlah saya faham bahawa maksud besar di situ adalah mengatasi. Besar di situ bukan berkaitan dengan saiz. Jangan seseorang sebut Allahu Akbar kerana dia bayangkan saiz Allah lebih besar daripada saiz makhluk. Saiz Allah lebih besar daripada saiz alam dunia. Allah punya saiz lebih besar daripada saiz cakrawala dan alam semesta ini. Itu adalah pemahaman yang silap untuk nak bandingkan antara Allah dan makhluk ini daripada sudut saiz. Kerana apa? Kerana zat Allah wujudnya bukan jenis bersaiz. Kenapa bukan jenis bersaiz? Kerana zat Allah bukan jenis yang berjirim dan berjisim, bukan jenis yang berfizikal seperti kita. Zat Allah bukan jenis yang berukuran dan jarak. Ukuran dan jarak hanya berlaku di dalam kalangan makhluk. Kita nak pergi satu tempat ke Shah Alam, destinasi berapa kilometer. Kita nak ke Ampang, berapa kilometer.
kita nak ke Ipoh, nak ke Kedah, Marang, Terengganu, nak balik JB, Majidi, ada jarak yang melibatkan meter, sentimeter, mililiter, mile, batuk, kilometer, nautical. Ini semua ada jarak-jarak. Tapi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada jarak secara fizikal. Walaupun kita berfizikal, kita Allah ciptakan ada jirim, ada jisim, mengambil ruang, masa, waktu dan tempat kita, makhluk. Akan tetapi zat Allah SWT subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah daripada apa yang manusia nak sifatkan, manusia nak ciri-cirikan Allah yang mempunyai kesamaan dengan makhluk. Allah maha suci, Allah tidak sama dengan sebarang apa-apa yang ada pada makhluk. Jadi zat Allah bukan jenis yang berpenjuru dan berarah. Zat Allah tidak berdimensi. Yang berdimensi adalah makhluk. Dan Allah tidak dihadkan dengan perjalanan waktu. Perjalanan waktu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan waktu berlaku kepada kita, makhluk. Kita melalui proses past, present dan future. Adapun bagi Allah, past, present dan future semuanya adalah sama. Kalau kita sekarang ni sedang tunggu menanti saat kematian, maut, semua akan merasai maut. Di antara kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang ada dalam masjid ini suatu hari tidak seorang pun yang terbaki di atas muka bumi ini. Tapi untuk tiba kepada saat itu, kita perlu menunggu saatnya. Sebab dia present ni, kita dalam present kita masih hidup. Kita sedang menunggu future kita bila kematian itu tiba. Lebih satu saat yang akan datangkah, seminit yang akan datangkah, bulan depankah, tahun depankah, tapi ia akan datang. Tapi kita kena tunggu. Untuk masuk ke alam barzakh, kita kena tunggu waktu ni. Untuk bangkit di hari kiamat, kita kena tunggu. Untuk dunia ni kiamat, manusia semuanya kena tunggu bila dunia nak kiamat. Bila kebangkitan semua dari padang mahsyar, manusia kena tunggu. Tapi adakah Allah perlu tunggu? Tidak. Past, present dan future tidak berlaku pada Allah. Kerana past, present dan future adalah waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berlaku secara serentak. Bahkan perkataan serentak pun tak layak untuk nak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tauhid. Kerana itu dalam tafsir Tabari menukilkan daripada zaman ulama salaf ketika mentafsirkan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksud Ahad, Maha Esa, perbincangannya sangat mendalam, sangat detail. Sebab ia berkaitan dengan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada nama-namanya, pada perbuatan-perbuatannya. Semuanya itu ada perbincangan, ada huraian. Akan tetapi nama yang menjadi syarahan lanjut kepada Ahad adalah As-Samad. Ahad ni Maha Esa, tetapi ada nama Allah yang lain dia menjadi lanjutan kepada makna Ahad. Kalau Ahad ni Maha Tunggal, Maha Esa, Allah tak bersama dengan sesuatu apapun sebelum alam ni diciptakan. Tetapi setelah alam ni diciptakan, Allah bersama sesuatu. Tapi kebersamaan itu adalah dalam bentuk As-Samad. Jadi apa maksud As-Samad? Definisi As-Samad yang diberikan oleh para ulama Salafus Salihin. Maksud Salafus Salihin, ulama-ulama yang berada pada zaman sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in pada awal permulaan Islam. Apa maksud nama As-Samad yang menjadi syarahan lanjut kepada Al-Ahad, Maha Tunggal, Maha Esa, Ahad. Maksud As-Samad yang diberikan oleh para ulama salaf lalu diikuti oleh ulama yang terkemudian, bahawa
la yakhruj minhu syai' wala jawfa lahu. Maksud as-samad adalah apabila Allah yang ahad tadi, Maha Esa, kemudian Allah ciptakan alam, Allah tetap Maha Esa, tetapi dengan tambahan sifat yang lain yang ada pada as-samad, iaitu tidak ada sesuatu pun yang terkeluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terpacul keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terbit keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala jawfa lahu, dan tidak ada sesuatu pun yang terkandung di dalam Allah, kerana zat Allah bukan jenis yang berongga sehingga ada sesuatu yang boleh terkandung di dalamnya. Jadi daripada apa yang telah disebut oleh salaf ini, maka ulama Asy'ariyah Maturidiyah menetapkan bahawa tidak ada sesuatu pun yang berada di luar Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan berlaku bukan dalam keadaan makhluk terkeluar daripada Allah, ataupun makhluk berada di luar Allah, Allah berada di luar makhluk. Ini adalah menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Baik, dalam keadaan kita memahami bahawa tidak ada sesuatu yang terkeluar daripada Allah, la yakhruj minhu syai', tapi dalam masa yang sama jangan pula kita memikirkan bahawa kita berada di dalam Allah. Ini bukan jenis seperti ibu yang mengandung, kalau selagi mana dia tak melahirkan anak ada kat luar, anak ada kat dalam mengandung, dia hamil. Allah bukan jenis begitu. Sebab tu ayat yang berikutnya selepas itu mensyarahkan pula kepada as-samad, iaitu lam yalid. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Ada seseorang yang membayangkan dan mengimajinasikan bahawa apabila Allah ciptakan alam ini, lalu ciptaan makhluk ini keluar daripada Allah SWT ataupun berada di luar Allah. Sebab kalau sama ada ia terpacul keluar daripada Allah ataupun ia berada di luar Allah, tetap segalanya tetap datang daripada Allah SWT. Tetap namanya kelahiran. Sesuatu yang terbit menjadi produk daripada suatu perkara, itu namanya kelahiran. Contohnya MRSM melahirkan ramai profesional di dalam negara kita. Apa maksud MRSM melahirkan? Adakah MRSM pernah labor pain, sakit, mengandung, loya-loya tekak? Bila sampai tempoh matang melahirkan ramai arkitek, ramai daripada mereka yang jadi CEO, ramai ada yang jadi menteri pun ada daripada MRSM, ada jadi businessman yang berjaya, ada jadi jurutera, ada jadi doktor daripada MRSM. Adakah itu maksud melahirkan? Tak. Maksud kelahiran, kelahiran hatta dalam bahasa Arab, wiladah, kelahiran tidak semestinya maksudnya seperti ibu yang mengandung dalam kemudian dia melahirkan. Tak terhad kepada itu. Kelahiran lam yalid, sesuatu yang terbit keluar daripada sesuatu perkara, dan ini adalah mustahil berlaku antara Allah dan makhluk. Penciptaan makhluk berlaku dalam keadaan, dalam kerangka keesaan ilahi. Di sini hati kita perlu disucikan dengan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang memikirkan bahawa ada sesuatu yang terkeluar daripada Allah, dalam bahasa Englishnya something that emanated from Allah Subhanahu wa taala, this is impossible. Something emerged from Allah Subhanahu wa taala, this is something impossible. And this is against the right akidah in Islam. Tidak ada sesuatu yang emerge, tidak ada sesuatu yang emanated, tidak ada sesuatu yang terbit keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila sesuatu diterbit keluar, dia terus meletakkan status Allah berada di luar sesuatu, dan Allah mustahil berada di luar ataupun di dalam sesuatu. Sebab luar dan dalam adalah sesuatu yang melambangkan kepada lokasi, dan Allah tidak berhajat kepada sebarang lokasi. Yang perlu kepada lokasi kita, yang perlu pada tempat kita. Allah tidak berhajat kepada apa saja Allah ciptakan di alam ini. Alam ini terkandung daripada ruang dan waktu, dipanggil space and time. Hatta dalam fizik pun kita tetap belajar space and time. Dan space biasanya memang tidak akan dipisahkan dengan time, kerana hatta menurut saintis, ahli fizik,
Kalau tidak ada masa, ruang tidak boleh berada sebagai sesuatu pada on its own, pada diri sendiri. Dia mesti perlukan masa, jalinan yang bersulam antara masa itu, itulah di situ ruang boleh menumpang untuk ianya wujud, untuk ruang wujud. Dan apabila ruang wujud, maka tempat pun wujud. Bila tempat wujud, kita nampak objek-objek yang kita nampak. Jadi ruang, waktu, lokasi, tempat, ini semua untuk makhluk. Adapun Allah tidak berhajat. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak sama dengan sesuatu apa pun. Allah ciptakan aras, Allah tak berhajat untuk nak duduk di atas aras Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan malaikat, Allah tak perlukan pertolongan dan bantuan malaikat. Walaupun malaikat diberikan Allah dengan berbagai tugas, dengan berbagai peranan, tapi hakikatnya Allah tidak berhajat kepada malaikat-malaikat untuk turunkan rezeki, untuk turunkan hujan, untuk tarik nyawa, untuk tiupkan roh. Tuan yang mulia, tiupkan roh pun malaikat. Dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia dalam keadaan janin berumur 4 bulan dalam rahim ibunya, maka Allah utus malaikat kepadanya untuk tiup roh padanya, lalu ditetapkan 4 perkara padanya. Yang tiupkan roh itu adalah malaikat. Dalam surah Maryam juga Allah Ta'ala menceritakan bagaimana malaikat Jibril AS datang jumpa Siti Maryam yang tak pernah bernikah, tak pernah berkahwin, tetapi malaikat Jibril bawa roh tiup dalam lengan Siti Maryam, terus mengandung Siti Maryam, lalu melahirkan Nabi Isa AS tanpa sebarang bapa, sehingga Nabi Isa digelar sebagai Ruhullah. Maka yang perlu kepada lokasi dan tempat adalah makhluk. Allah tidak berhajat apa-apa pun. As-Samad, daripada apa yang telah terangkan tadi, ulama keluarkan lagi definisi yang lain kepada nama As-Samad, iaitu Allah apabila ciptakan alam ini, Allah tidak berhajat kepada apa-apa pun pada alam, dan seluruh alam berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak berhajat kepada sesuatu apapun, tetapi seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh alam ini, seluruh ciptaan, dia perlu kepada Allah, dia berhajat kepada Allah. Untuk berlangsungnya kewujudan kita, kita perlu kepada Allah yang dengan kuasanya, dengan iradah kehendaknya, yang berlangsungkan kewujudan kita. Apa saja yang berlaku di alam ini adalah berlaku dengan kehendak Allah. Allah berfirman, fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan terhadap apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis menyebutkan, masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Alam ini, apa sahaja yang diingini Allah, pasti ianya berlaku. Tapi apa yang diingini oleh makhluk, kalau perkara itu tidak diingini oleh Allah, perkara itu tidak akan berlaku. Kadang-kadang tuan-tuan, kita inginkan suatu perkara, dan perkara itu berjaya. Manusia menyangka bahawa menjadinya perkara itu sebab saya yang nak benda itu berlaku, saya yang inginkan benda itu. Ini adalah kefahaman yang silap. Perkara itu berlaku bukan sebab kita nak benda itu berlaku. Sebab kalau seluruh manusia pun berkumpul, kalau nak sesuatu itu berlaku, kalau Allah tidak ingin perkara itu berlaku, hal itu tidak akan berlaku. Dan jika seluruh manusia berkumpul berkehendak, berkeinginan untuk menghalang sesuatu perkara daripada terjadi, tapi kalau Allah nak benda itu terjadi, pasti dia akan terjadi. Begitulah segala usaha buat kita dan ikhtiar kita. Apa yang kita buat, kita keluarkan, katakan kita buat bisnes, kita keluarkan modal, kita keluarkan tenaga, idea, dan kita gunakan segala strategi, teknik perniagaan, marketing dengan baik, dan semua SOP perniagaan kita ikut. Dan apabila ianya berjaya, pada zahirnya nampak seolah-olah ianya adalah kerja buat kita.
seolah-olah kita yang menjayakannya. Tetapi hakikat yang sebenarnya Allah yang menjayakannya. Allah yang mencetuskan apa sahaja yang kita nak buat terhadap perkara tersebut. Allah lah yang mencetuskan perkara tersebut, dan Allah lah yang berkehendak untuk menjadikannya. Jadi kalau Allah ingin menggagalkannya, Allah boleh gagalkannya. Walaupun manusia dah gunakan segala asbab untuk nak jayakan perkara tersebut, dah gunakan cara yang terbaik, kalau Allah nak gagalkan, ia tetap gagal. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Wahai manusia, apa sahaja yang kamu berkehendak, apa yang kamu tercetus keinginan untuk lakukan apa sahaja di dalam dunia ini, aku yang cetuskan keinginan tersebut. Aku yang cetuskan, aku yang ciptakan keinginan itu. Aku yang ciptakan kamu, aku ciptakan kalbumu, aku ciptakan hatimu, aku ciptakan fikiranmu, aku ciptakan minda dan mentalmu. Aku yang cetuskan segala perkara yang berada di dalam batinmu. Kamu tidak ada kuasa apa-apa pun. La haula wala quwwata illa billah. Dan surah Kahfi Allah terangkan kepada manusia, wahai manusia, kamu langsung tidak ada kekuatan apa-apa, kamu langsung tidak ada daya upaya apa-apa, illa billah, kecuali segalanya dengan kuasaku, dengan kudratku, dengan kehendakku, dengan izinku. Tanpa izinku, satu perkara sebesar-besar zarah pun tak akan dapat bergerak di atas dunia ini. Not even an iota of atom can be moved without the permission of Allah Subhanahu wa ta'ala, without the power of Allah Subhanahu wa ta'ala, without the iradah of Allah Subhanahu wa ta'ala, without the will and the wish of Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bergerak dengan kuasa dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam surah Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Apabila, wahai manusia, kalau kamu melakukan sesuatu, ketika kamu melakukannya, kamu jangan melihat dan memandang bahawa kamulah yang melakukannya, kerana pelaku yang hakiki adalah aku, kata Allah, adalah aku. Jadi di alam dunia ini, Imam Ghazali mengatakan bahawa kita perlu memandang kita berada dalam lautan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini segalanya adalah bahru af'alillah, lautan perbuatan ilahi. Dan ini adalah gerbang yang pertama di dalam mencapai ma'rifatullah, untuk nak menuju kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya nak terangkan tentang mengenal Allah. Bila kita sebut mengenal Allah, ma'rifatullah, kita belajar akidah untuk nak mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Ya. Dan wali Allah kita panggil arif billah. Wali Allah, antara gelaran yang dipakaikan adalah arif billah, iaitu orang yang mengenal Allah. Itu maksud arif billah. Semua yang dimasukkan dengan pengenalan kepada Allah ini bukan bermaksud seseorang itu kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Jangankan wali, Nabi sendiri pun, penghulu Rasul sendiri pun, Rasulullah SAW tak kenal Allah dengan sebenar-benar kenal sebagaimana Allah mengenali dirinya sendiri. Ini kan lagi wali-wali Allah. Rasulullah sendiri yang mengungkapkan, aku tak mampu memujimu sebagaimana engkau layak untuk dipuji. Kerana untuk memuji dengan kepujian yang sebenar, seseorang itu kena benar-benar kenal siapa yang dipuji. Kalau seseorang tak benar-benar kenal siapa yang dipuji, maka dia mengakui kelemahan dan kekurangan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan orang yang mengenal Allah, nak mencapai ma'rifatullah, nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar daripada kalangan umat manusia, beliau daripada kalangan umatnya yang bukan Nabi dan Rasul, yang paling tinggi ma'rifatullah, yang paling tinggi mengenal Allah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Yang paling tinggi kewalian daripada kalangan wali-wali Allah, daripada kalangan umat Rasulullah, paling tinggi maqam kerohanian, makrifat yang paling tinggi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau nak berjumpa tu, beliau melihat Rasulullah sedang berbincang sesuatu dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau tunggu di situ sampai mereka habis perbicaraan. Dan beliau menunggu dan perbicaraan berlanjutan. Dan akhirnya beliau berlalu pergi. Sayyidina Umar tak dapat tunggu kerana perbincangan yang panjang. Tetapi beliau beri komen sesuatu perkara. Mengatakan, aku duduk di situ, aku mendengar perbincangan mereka, perbincangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar. Aku tak faham apa yang mereka bincangkan. Kefahamanku tak sampai kepada apa yang difahami oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya memang dalam riwayat sirah Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau sentiasa mengakui yang beliau tak dapat capai apa yang dicapai oleh Sayyidina Abu Bakar dalam segala bentuk, dalam segala achievement, segala pencapaian. Sayyidina Umar mengatakan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan daripada segi amalan saja, daripada segi amalan Sayyidina Abu Bakar mengatakan amalan dia satu malam bersama Rasulullah dalam gua Sur ketika peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka berdua bermalam-malam di dalam gua itu, dah 3-4 malam Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Sur kerana dikejar oleh musuh yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar mengatakan bahawa pahala Sayyidina Abu Bakar satu malam sahaja bersama Rasulullah menemani baginda berseorangan di dalam gua, pahala satu malam itu lebih besar daripada seluruh pahala Umar sepanjang hidup dan pahala seluruh keluarga Umar digabungkan semua sekali. Itu baru pahala satu malam. Dan ini diketahui oleh Sayyidina Umar. Maksudnya beliau sentiasa admit, beliau memang tak dapat nak compete Sayyidina Abu Bakar dalam apa saja, dalam infak, dalam pengorbanan, dalam yang lebih dahulu Islam. Tak ada siapa boleh mengatasi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Umar mengatakan, aku telah berlalu dalam keadaan aku mendengar suatu perbicaraan yang sangat tinggi. Dan ulama mengatakan perbicaraan itu adalah perbicaraan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perbicaraan ma'rifatullah, sesuatu yang Allah telah kurniakan kepada Sayyidina Abu Bakar adalah sesuatu yang luar biasa, kewalian yang sangat tinggi. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan al-idrak, al-ajzu 'anil idrak huwa al-idrak. Beliau mengatakan al-ajzu 'anil idrak huwa al-idrak. Hadis ini dengan riwayat, dengan sanad yang kuat. Ini masyhur, suatu perkataan yang masyhur dalam riwayat dengan sanad yang kukuh yang datang daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahawa ketidakmampuan seorang manusia yang dia sedari bahawa dia tidak mampu untuk nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan sebagai mengenal Allah. The realization that you are not able to achieve and to obtain the real recognition of Allah Subhanahu wa taala as Allah ought to be recognized. It is recognition of Allah Subhanahu wa taala. Daripada tahap makhluk yang masuk mengenal Allah, apabila kita sedar, apabila kita tenggelam dalam lautan kejahilan diri kita tenggelam dalam lautan kelenyapan kita lenyap, kita tidak ada apa-apa, kita kosong, kita tak mampu untuk kenal Allah sebagaimana Allah mengenali dirinya sendiri. Ini yang dimaksud dengan kenal. Dan ini diungkapkan oleh ramai wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jalani, Sidi Ahmad Badawi, Imam Al-Haddad dan ramai lagi wali-wali Allah SWT di timur dan barat.
Mereka sentiasa mengakui, mereka sentiasa menegaskan bahawa yang maksud mengenal Allah di kalangan manusia adalah pengenalan yang timbul suatu kesedaran dalam jiwa mereka bahawa kami ini tidak mampu untuk mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Jadi apa maksud bertambah kenal Allah kalau begitu? Apa yang dimaksudkan bertambah kenal? Sebab perkataan itu memang digunakan, bertambah kenal Allah, bertambah kenal Allah. Maksud bertambah kenal Allah adalah bertambah kenal ketidakmampuan diri kita, sehingga merasakan kelenyapan diri kita kerana wujud yang hakiki hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik kudrat yang sebenar adalah Allah. Pemilik iradah yang sebenar adalah Allah. Baik, setelah memahami hal tersebut, alam ini Allah Ta'ala design dengan penuh dengan bijaksana, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang berkehendak untuk menciptakan alam ini, dan Allah berkehendak untuk alam ini dijadikan sebagai dewan exam yang sebenar-benar alam semesta dunia. Allah desainnya untuk menjadi dewan exam kepada seluruh manusia yang Allah ciptakan, yang datang ke dunia ini. Semua sedang menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah desain, Allah kehendak untuk desain dengan sedemikian rupa. Allah desain manusia akan diciptakan dan manusia akan diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala rahsiakan apa yang menjadi nasib manusia. Allah rahsiakan apa yang menjadi nasibnya ketika di alam barzakh, sama ada kuburnya akan menjadi taman syurga ataupun lubang daripada api neraka. Manusia dirahsiakan. Allah dah tahu semuanya. Dan Allah tak perlu tunggu untuk manusia mati untuk nak Allah memandang apa yang berlaku di alam barzakh. Allah memandang semuanya serentak satu. Tidak ada sesuatu pun yang terkeluar daripada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kedekatan dengan Allah, apabila seseorang sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih fa huwa sajid. Sesungguhnya keadaan yang paling hampir antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia berada dalam keadaan sujud. Dan maksud kedekatan di situ bukan kedekatan antara fizikal dengan fizikal, kerana Allah bukan jenis berfizikal. Allah bukan berlokasi di tempat sujud kita, sehingga apabila kita sujud lalu kita dekat dengan Allah Ta'ala. Allah tidak berlokasi di tempat sujud kita. Allah wujudnya tanpa berhajat kepada tempat dan lokasi. Jadi apa maksud daripada keadaan manusia yang paling dekat dan hampir antara dia dengan Allah dalam keadaan sujud, iaitu kedekatan hati. Kedekatan hati yang mana ketika itu apabila manusia tawaduk, menghinakan diri dia kepada Allah. Kerana apabila kita sujud, kita dah letakkan mata kita di tanah, ini melenyapkan kita daripada pandangan kita ke alam dunia ini. Maksudnya alam dunia ini fana daripada pandangan kita. Dan disitulah cara Allah Ta'ala latih kita. Allah latih kita bagaimana kita meraih cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cinta kepada Allah hanya berlaku apabila berlakunya kelenyapan daripada kalbu kita terhadap alam ini, dan hati kita hanya fokus kepada Allah. Apa yang berlaku segalanya daripada Allah. Daripada Allah datang dan kepada Allah segalanya kembali. Dia bukan, sebab daripada segi kedekatan tuan-tuan, Allah bagi tahu dalam Al-Quran surah Qaf juzuk 26 ayat 13, kata saya ayat 12 atau 13, Allah Ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat denganmu wahai hamba-Ku, lebih hampir daripada urat lehermu. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ulama mengatakan bahawa ayat ini Allah menerangkan bahawa
Yang lebih dekat dengan kita bukan diri kita. Yang lebih dekat dengan kita bukan kita sendiri, tapi yang lebih dekat dengan kita adalah Allah. Allah nak sucikan sebarang persepsi yang ada dalam diri kita, yang kita rasa akulah daripada kecil dengan akulah lebih dekat dengan diri aku lebih tahu tentang diri aku. Sejak lahir aku dengan diri aku jadi infant, toddler, membesar jadi remaja, dewasa, orang tua, aku dengan diri akulah lebih dekat dengan diri aku. Allah kata bukan, tidak. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. We are more closer to you than your jugular vein. I am more closer to you than yourself, not you to yourself. I'm more closer. Di situ sebenarnya akal sudah terhenti. Di situ saja kita kena faham bahawa kita tak mampu nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. The only thing that we know that we are more closer than ourselves. We think we know better about ourselves, but it's not. It's not. Allah lebih tahu berapa banyak rambut atas kepala kita pun khalas. Our knowledge is perished. Our knowledge is finished. How many strands of hair on our head? Baik, kalau yang ni terlalu banyak, berapa misai yang kita ada? Daripada kecil ni kita tumbuh dengan misai ni lah. Ada berapa helaian misai yang ada? Berapa helai janggut yang ada di dagu kita, tuan-tuan? Pada diri kita sekarang ni ada berapa sel dan juga molekul? Ada berapa hemoglobin, sel darah merah, sel darah putih? Berapa banyak galen air selama ni yang telah kita minum dan yang akan kita minum? Berapa banyak butir nasi yang telah kita makan sebelum ini dan yang kita akan makan? Berapa banyak liter oksigen yang telah kita hirup? Berapa banyak karbon dioksida yang telah kita lepaskan? Kita rasa kita tahu tentang diri kita. Kita tak tahu, tuan-tuan. Allah tahu tu semua segala-galanya. Sebelum alam ni tercipta, Allah dah tahu segala-galanya. Tuan-tuan, maklumat tentang segala yang berlaku di alam ini telah ada dalam ilmu pengetahuan Allah secara azali. Apa maksud secara azali? Tanpa permulaan. Azali mempunyai makna yang lebih kurang dengan qadim. Kita belajar sifat Allah qidam. Maksud qidam, wujud Allah tanpa permulaan. Allah has no beginning. There is no beginning to Allah Subhanahu Wa Taala. No beginning. We are the creation, we are makhluk, we have a beginning. But Allah has no beginning. His existence has no beginning. Yes, our existence has a beginning. Tapi Allah, no beginning, no ending. Itu zat Allah. Akal dah tak dapat fikir. Akal tak dapat fikir. Allah bagi tahu Allah lebih dekat dengan kita pun akal kita dah jam dah sebenarnya. Akal tak dapat, tetapi Allah ciptakan hati untuk merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan hati dengan suatu keajaiban, sesuatu yang tak dapat dicerahkan oleh akal dan fikiran manusia, tetapi dia dapat dirasai. Yang dipanggil perceive. Maksudnya dapat feel. You can feel the existence of Allah Subhanahu Wa Taala. You can feel the proximity of Allah Subhanahu Wa Taala by your heart. You can feel and you can perceive the nearness and the closeness of Allah Subhanahu Wa Taala, the greatness of Allah, the glories of Allah, the majesty of Allah, the kingdom of Allah, the power of Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita ni dia boleh tafakur, dia boleh tafakur, tadabbur. Tetapi dia ada limit dalam bertafakur. Kita boleh tafakur tentang kejadian alam yang ada dalam ruang lingkup space and time ini. Akan tetapi semua tafakur itu sebenarnya nak menyampaikan kepada kita untuk pass baton kepada hati. Sebab hati yang dapat menyaksikan
kuasa siapa yang kontrol alam ini segala-galanya. Siapa yang kawal segala-galanya. Dia alone. Allah alone control everything. It can be witnessed by our heart. It can be felt by our heart. It can be perceived by our heart. Hati kita yang dapat merasai Allah lah yang segala-galanya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Abdi utulubni tajidni in wajadtani wajadta kulla syai' wa in futtani fataka kullu syai'. Wahai hamba-hambaku, carilah aku, tuntutlah aku, dapatkan aku di dunia ini. Jika kau berusaha untuk dapatkan aku, nescaya aku akan buka lorong kepadamu untuk dapatkan aku, untuk tiba kepada aku. Maksud tiba di sini, maksud dapatkan Allah di sini adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dalam ruang lingkup kadar yang Allah telah izinkan pada kita. Kita memang tak dapat kenal Allah sebagaimana Allah layak dikenali, tetapi berusaha untuk pada kadar yang Allah izinkan, kita cuba untuk mendapat pengenalan yang tertinggi di kalangan makhluk. Walaupun kita tak dapat capai seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita kena sentiasa cuba upgrade daripada masa ke semasa di dalam rangka untuk nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Utulubni tajidni, wahai hamba-Ku, datang cari aku, dapatkan aku. Dapatkan aku. Kalau kau usaha dan ikhtiar untuk dapatkan aku akan buka ribu-ribu jalan untuk sampai kepadaku, untuk tiba kepadaku. Dan the moment kamu dapat aku, kamu dapat segala-galanya. Dan wahai hamba-Ku, kalau kau kehilanganku, kau kehilangan segala-galanya. Kerana akulah segala-galanya. Alam ini segalanya ditadbir, diurus, dikendalikan, diselenggarakan, dikelolakan oleh satu power, oleh satu zat, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah desain alam ini sebagai dewan exam. Betapa bijaksananya Allah. Allah ciptakan alam ini, semua yang berlaku dengan ilmu yang memang Allah dah tahu sebelum alam ini tercipta. Semua maklumat tanpa permulaan. Itu qadim dan azal. Allah dah tahu segala-galanya. Kemudian Allah ciptakan alam ini, Allah yang gerakkan segala yang berlaku di alam ini. Tuan-tuan yang mulia, kita nak keluar langkah daripada rumah kita menuju di sini, yang bangunkan kita daripada tidur Allah, yang degupkan jantung kita Allah, yang denyutkan nadi kita Allah, yang mengizinkan kita untuk bernafas Allah, yang menyebabkan darah kita mengalir dalam diri kita Allah, yang menyebabkan paru-paru kita berfungsi Allah, pankreas kita berfungsi Allah, mata kita melihat Allah, gegar telinga kita dapat mendengar, bergetar dan menangkap bunyi, yang mengizinkan Allah, yang mengizinkan untuk kita masuk dalam masjid Allah, yang sedang merahmati kita Allah, datangkan malaikat berbondong-bondong bertindih sampai ke arasy Allah Allah. Mana daripada pihak kita? Di mana hak kita? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Manusia tidak ada langsung kekuatan, tidak langsung ada daya upaya. Segalanya dengan pertolongan Allah, segalanya dengan bantuan Allah, segalanya digerakkan oleh Allah, segalanya berlangsungnya kewujudan ini, segalanya dalam genggaman kuasa Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terpisah daripada kuasa dan ilmu ilahi. Tapi dalam masa yang sama Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Di hari akhirat kelak aku akan bangkitkan kamu semula, dan aku tak akan ditanya terhadap apa yang telah aku perlakukan di atas dunia ini. Allah kata dalam Quran, ini ayat Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ayat ini Allah kata, wahai manusia, aku bangkitkan kamu di hari akhirat, dan dalam keadaan tak ada siapa boleh persoalkan aku terhadap apa yang aku desain alam ini, bagaimana dia berlaku. Aku tak ada siapa yang berhak untuk soal aku kenapa aku buat Gaza seperti itu, kenapa aku jadikan Ismail Haniyah terbunuh di sana, kenapa Yahya Sinwar terbunuh di sini. Tak ada siapa persoalkan aku. Aku yang tetapkan. Sebelum alam ni tercipta, aku dah tahu semua itu. Aku dah tahu berapa jumlah yang terbunuh di Gaza, yang terbunuh sepanjang peperangan di Palestin, peperangan di Baghdad, Iraq, peperangan di Afghanistan,
peperangan di Damaskus, Syria, dan segala segenap dunia ini, segalanya aku tahu. Aku yang rancang, aku yang tetapkan segala-galanya, aku yang tentukan segala-galanya. Tak ada siapa boleh pertikaikan aku. Aku tahu segala-galanya. Ia berlaku dengan kehendak. Tak ada siapa boleh persoalkan aku, dan tak ada siapa boleh pertikaikan aku terhadap apa yang telah aku tetapkan, apa yang aku qadarkan di alam dunia ini, apa yang aku tulis dalam Lauh Mahfuz, apa yang aku suruh malaikat untuk ianya terlaksana. Tak ada siapa boleh persoalkan aku. Kenapa aku cipta tsunami ke Aceh? Kenapa tak tsunami ke tempat lain yang lebih ramai orang kafir? Tak ada siapa boleh persoalkan aku. Kenapa aku ciptakan gempa bumi banyak berlaku di Indonesia padahal ramai wali-wali Allah di sana, ramai umat Islam yang terbesar di dalam dunia ini adalah 200 lebih juta umat Indonesia, kerana di situ Allah bagi gempa bumi. Kenapa Allah tak letak kat tempat lain saja? Letak kat Las Vegas ke, letak tempat-tempat yang bermaksiat dan sebagainya. Kenapa? Tak ada siapa boleh pertikaikan aku. Aku yang design alam ini. Tapi yang akan ditanya, yang akan disoal adalah kamu, wahai insan. Sebab akulah yang berkehendak untuk menciptakan alam ini, supaya kamu memilih jalan haluan yang kamu pilih. Dan setiap apa yang kamu pilih, aku yang gerakkan. Dalam keadaan aku merahsiakan apa yang menjadi nasibmu kelak. Bagaimana kematianmu dalam keadaan iman ataupun kufur, aku tahu dan aku rahsiakan daripada-Mu. Adakah kamu mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, aku rahsiakan daripada-Mu. Sebab aku ciptakan alam ini, aku desainkan alam ini untuk kamu berusaha. Aku tak perlu berusaha, kata Allah. Sebab apa yang aku nak benda itu berlaku, aku hanya execute saja. Aku tak perlu nak berusaha nak mencapai sesuatu perkara. Tetapi aku desain usaha itu pada manusia. Aku design yang namanya usaha itu manusia. Kita tak pernah kata Allah berusaha untuk, tak ada. Yang namanya usaha, maksud usaha to earn. To earn. Allah doesn't have to earn something. Allah doesn't have to do something, to endeavor in something, to earn something, to achieve something. Allah tak perlukan. Allah tak perlu achievement. Allah dah maha tinggi dengan segala kemahatinggiannya. Allah sudah maha sempurna dengan maha kesempurnaannya. Allah tak pernah usaha apa-apa nak achieve apa-apa. Tetapi Allah design usaha pada manusia. Manusia, kamu berusaha. Lalu di hari akhirat kelak, aku yang akan soal kau terhadap apa yang kamu usahakan. Di alam ni, betapa bijaksananya Allah. Allah design alam ni darul asbab. Jadi manusia nak capai satu perkara, dia kena berusaha, dia kena berikhtiar. Ikhtiar dan usaha ni hanya berlaku pada manusia sahaja. Dia tak berlaku pada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah kalau dia nak buat sesuatu, dia tak perlu usaha, dia tak perlu nak berdoa. Allah execute terus. Tapi manusia berdoa. Dalam berdoa tu tak jadi, tak terpulang pada Allah. Manusia nak cari rezeki, dia berusaha. Entah jadi, tak terpulang. Tak baru nak kerja, dah kena buang kerja, terpulang pada Allah. Baru nak kerja kerajaan, tiba-tiba ada something berlaku, kena buang kerja. Manusia hanya berusaha. Dia buat perniagaan, tak jadi, tak perniagaan dia, terpulang pada Allah. Dia buat pertanian, tak jadi, tak terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berusaha sebab Allah rahsiakan apa outcome daripada akibat daripada apa nasib yang kita buat tersebut. Allah rahsiakan akibatnya, Allah rahsiakan nasibnya. Kemudian Allah ciptakan pula design yang namanya niat, intention, dia dalam hati. Manusia juga diuji di dalam dunia ini, segalanya balik pada niat manusia. Dan niat hanya berlaku kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak perlu nak berniat, sebab Allah telah mengetahui segalanya. The knowledge of Allah has encompassed everything. The knowledge of Allah engulfs each and everything in this universe or multiverse. Tak ada sesuatu pun yang hidden from Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun yang Allah Taala tak mengetahui dan tak sedar. Kita ni semua berada dalam kesedaran ilahi. Dahulu
kita berada dalam kesedaran ilahi selama-lamanya secara azali dan abadi. Allah tak pernah lupakan kita. Kita jangan ingat lepas Allah ciptakan kita, Allah baru tahu tentang kita. Tidak. Lepas kita buat benda ni, baru Allah tahu benda tu berlaku. Tak. Bila kita berdoa, kita ingat kita berdoa ni, kita nak inform Allah terhadap apa yang kita nak. Allah dah tahu apa yang kita doa. Allah suruh kita berdoa supaya tunjukkan kehambaan. Adapun apa yang Allah nak bagi dan di mana yang Allah nak bagi, bagaimana Allah nak bagi, bila Allah nak bagi, semua Allah yang tentukan. Semua ikut term Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata pada manusia, kamu usaha saja dan kamu betulkan niat kamu. Aku ukur kamu berdasarkan niat kamu. Dan aku pun rahsiakan terhadapmu apa yang berlakunya niat yang terlintas dalam hatimu. Tetapi itulah yang akan menjadi kayu ukur yang aku akan gemburkan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil quburi wa hussila ma fis sudur. Tidakkah nanti manusia akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing, dihidupkan semula di padang mahsyar, dan kami akan gemburkan apa yang berada dalam hati mereka. Kami akan paparkan semula dan kami akan tarik keluar dan akan tunjukkan ini yang kamu niat, ini yang kamu niat, ini yang kamu mempunyai kehendak, cetusan. Kehendak yang tidak ada sebenarnya nama sebenarnya niat. Sebab kehendak yang hakiki sebenarnya milik Allah. Kehendak yang kita ada sebenarnya nama yang lebih tepat niat. Walaupun kita boleh sebut kita berkehendak, tak ada masalah dalam bahasa. Tapi daripada sudut yang lebih tajam perbahasannya, kehendak-kehendak kita itu semua adalah niat. Niat, sama ada niat nak buat benda baik ataupun niat nak buat benda buruk. Dan niat itu adalah tempat pandangan Allah. Dia berlaku dalam hati manusia. Maka demikian niat, usaha dan ikhtiar Allah desainkan untuk manusia, dan manusia kerjakan amal, beramal. Amal pun tak berlaku pada Allah. Beramal ni melakukan sesuatu untuk dapat sesuatu yang baik di sisi Allah, sesuatu akibat, sesuatu nasib daripada Allah. Amal, Allah tak beramal, Allah melakukan, Allah hanya execute sahaja. Yang beramal adalah manusia, beramal soleh, ya'maluna salihat. Manusia beramal dengan amalan kesalehan, amal saleh. Ini berlaku pada manusia. Sebab kita dalam darul asbab. Di dalam darul asbab, hati kita kena beradab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam lautan perbuatan Allah, maka seseorang yang menggunakan perbuatan Allah untuk menuju kepada hal yang tidak diredai oleh Allah, maka dia akan dapat nasibnya. Siapa yang gunakan kesempatan, apa yang dia ada ni adalah kekuatan Allah, tapi digunakan kesempatan itu untuk menuju ke arah yang diredai oleh Allah, maka dia mendapat sesuatu yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala firman, wahai hamba-Ku, di hari akhirat kelak nanti, jika sesiapa yang datang kepadaku dengan maksiat dan kederhakaan kepadaku, dan apabila aku mencampakkannya ke dalam api neraka, jangan menyalahkan kehendak. Jangan menyalahkan kehendak. Kerana kalau kau menyalahkan kehendakku di hari akhirat, kau menyalahkan kehendakku ketika di dunia, kau lakukan itu sebab kau salahkan aku yang izinkan, aku yang berkehendak benda itu berlaku, sebab tu kau bermaksiat. Kalau kau gunakan alasan itu untuk petikaikan aku untuk aku campakkan kau ke dalam neraka, ketahuilah bahawa untuk kau masuk dalam neraka juga adalah kehendakku, neraka adalah kehendakku, dan murka adalah kehendakku. Kau yang pilih untuk menuju kepada kehendakku yang bernama murka, maka aku campakkan di situ. Kalau kau menuju kepada kehendakku yang bernama redha, pasti aku akan menghalakan dirimu kepada itu, dan aku tidak memungkiri janji. Allah kata aku tak memungkiri janji, walaupun tak ada siapa boleh push Allah untuk masukkan siapa dalam neraka, masuk dalam syurga, tapi Allah kata aku tak memungkiri janji.
Dan Allah kata, innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin. Aku tak sia-siakan amal kebajikan manusia walaupun satu zarrah, walaupun satu atom. Manusia beramal saja. Kamu jangan fikir macam mana ke akhirat nanti dah bagaimana. Kamu amal saja. Nanti aku yang akan judge. Aku yang akan judge. Satu zarah kebaikan kamu lakukan, aku takkan sia-siakan. Dan satu zarah kejahatan kamu lakukan, satu zarah, aku takkan lepaskan. Aku maha adil dalam kesaksamaanku. Maka dalam diskusi ini Allah nak kata, apa saja yang berlaku dalam dunia segalanya kehendak Allah, baik alam dunia, baik alam akhirat. Tapi manusia jangan salahkan kehendak Allah. Jangan salahkan kehendak Allah kalau dia buat maksiat dan terus menerus dalam kederhakaan pada Allah. Tapi manusia kena salahkan diri dia sendiri. Allah dah design begitu rupa. Tak ada siapa boleh salahkan Allah, tak ada siapa boleh pertikaikan takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan aku jadi penderhaka? Kenapa Allah takdirkan aku jadi pendosa? Tak ada siapa boleh salahkan Allah. Kerana Allah dah design alam ni, manusia boleh berusaha. Dan siapa yang berusaha, Allah kata, aku janji, aku tak akan sia-siakan. Bayangkan kalau kita keluarkan modal untuk berniaga, kalau tak menjadi pun perniagaan tersebut, tapi sebab niat kita baik dalam buat perniagaan tersebut, Allah kata, aku tak sia-siakan amalan orang-orang yang baik, orang-orang yang berniat baik, aku tak sia-siakan. Di dunia mungkin seseorang itu muflis di dunia, dia mungkin bankrupt di dunia, tapi tak bermakna dia bankrupt di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia sahaja mungkin dia flop ataupun dia gagal dalam perniagaannya, ataupun dia merudum dan jatuh, tapi tak bermakna dia jatuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dia yang paling awal nanti lintas titian sirat di hari akhirat. Boleh jadi dia yang paling awal sekali minum daripada kolam Al-Kautsar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah melihat kepada niat dan amalan manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu dan juga zahir perbuatan kamu, tapi Allah melihat kepada hati kamu. Itu tempat niat hati kamu dan kualiti amalan kamu. Contoh yang mulia, kalau dalam mahkamah seorang hakim menjatuhkan kepada penjayah hukuman gantung sampai mati, mandaton, boleh tak? Di dunia mahkamah di dunia ni, penjayah tadi kata, wahai hakim, wahai yang arif, kenapa jatuhkan hukuman saya sampai mati begitu rupa? Sedangkan waktu saya buat jenayah tu, saya bukan nak buat jenayah tu, tapi sebab Allah yang izinkan jenayah itu berlaku, dan benda itu dah berlaku, dan Allah yang berkehendak untuk perkara itu berlaku. Yang arif tak tahu ke kalau Allah tak ingin benda itu berlaku, benda itu tak berlaku. If from the first place, if Allah SWT didn't let it happen, it wouldn't be happen. Jadi itu berlaku dengan kehendak Allah, bukan kehendak saya sangat pun. Maksudnya don't blame me sangat lah, jangan tuduh saya sangat. Sebab saya tak bersalah sepenuhnya kat sini, sebab Allah yang izinkan benda itu berlaku. Kenapa sampai saya nak kena hukuman bunuh? Hakim tadi kata, ya betul, kamu cakap betul. Apa yang kamu lakukan jenayah itu, Allah dah tahu sebelum itu lagi. Sebelum alam diciptakan, Allah dah tahu kamu akan buat jenayah itu. Dan apa yang kamu buat ini berlaku dengan izin Allah. Manusia tak ada daya upaya dan kekuatan. Betul. Tapi untuk aku beri hukuman kepada kamu, masuk dalam penjara dan menjalani hukuman mandatori, hukuman gantung sampai mati pun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia berlaku sekarang dah jatuh. Ini kehendak Allah Taala. Nanti kalau kamu masuk penjara, betul-betul masuk penjara, kehendak Allah. Nanti kalau kamu betul-betul letak di tali gantung, kehendak Allah. Dan betul-betul dicantas, jatuh dan kamu mati, terpelik leher kamu dan kamu mati, pun kehendak Allah. Jadi saya pun tak dapat nak lari dari kehendak Allah, awak pun tak dapat lari dari kehendak Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah dah checkmate kita semua. Allah dah checkmate kita. Allah dah design alam ini dengan bijaksana
sehingga tak ada siapa boleh petikai Allah dengan kehendaknya, dengan kuasanya, dengan takdirnya. Akan tetapi manusia yang akan dihitung dan dihisap di hadapan mahkamah Allah. Bayangkan mahkamah dunia pun tak lepas kalau guna alasan kehendak Allah, ini kan lagi dalam mahkamah ilahi di akhirat kelak. Moga Allah SWT sentiasa tambahkan hati kita tenggelam dalam percintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan hati kita semakin rindu dengan perjumpaan dengan Allah. Banyakkan ingat mati, kena banyak mengingati mati bermakna banyak mengingati perjumpaan dengan Allah. Banyakkan ingat mati, kena banyak ingat mati bermakna banyak mengingati pertemuan kita dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah kurniakan kita husnul khatimah, kesudahan hidup yang baik, dan jauhkan kita daripada kesudahan hidup yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.